Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama membuka majlis kita ini dengan Al-Fatihah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi keberkatan kepada majlis kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Imam kita pada malam ini, Tuan Bilal dan seterusnya, ahli-ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan, diberikan kesihatan, diberikan keinginan dan diberikan kesempatan masa untuk bersama-sama di dalam majlis pada malam ini. Malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama lagi dalam satu kisah daripada kisah para sahabat. Pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama dengan salah seorang daripada sahabat yang termasuk dalam golongan 10 orang yang dijanjikan syurga. 10 orang yang dijanjikan syurga, yang dipanggil sebagai Asyara al-Mubasysyirin bil Jannah. 10 orang yang Nabi jamin mereka ini masuk syurga. Yang paling popular itulah 4 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Sayyidina Ali. Kemudian selepas daripada itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah seorang daripada mereka, daripada 10 orang ni, ialah apa yang kita nak ceritakan pada malam ni, tentang kehidupannya, kehebatannya dan apakah perkara-perkara yang sepatutnya kita ambil pengajaran, ambil ikutan daripada apa yang telah dilakukan oleh sahabat ini. Nama sahabat kita pada malam ini dipanggil di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, inna likulli ummatin amina. Nabi kata, sesungguhnya bagi setiap umat maknanya umat sebelum daripada akulah, umat Bani Israel ke umat Nabi Musa, umat Nabi Harun, umat Nabi mana-mana, akan ada seorang yang dipanggil sebagai amin. Amin ni maknanya orang yang dipercayai. Tempat. Jadi kalau kita sekarang ni maknanya orang yang kita boleh percayalah. Kalau dalam apa-apa, ni orang yang boleh dipercayai. Kita letakkan amanah pada dia, letak kepercayaan pada dia, letak duit pada dia, dia boleh dipercayai. Jadi Nabi SAW telah memberi garanti, recommend, memuji sahabat ini. Nabi kata bagi setiap umat itu ada seorang yang boleh dipercayai. Amin. Orang lain boleh dipercayai juga, tapi ni dapat pangkat tinggi lagi. Ni top lah kita panggil kan. A plus sama tu. Kemudian Nabi SAW kata, wa inna aminuna ayyatuhal ummah. Dia kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Amin kepada umat ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Inilah sahabat yang akan kita ceritakan pada malam ni sedikit insya-Allah. Dalam Islam ni, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ceritakan ada 2 sifat. Ada 2 sifat yang mana kalau seseorang tu, tak kiralah orang tu majikan ke ataupun apa-apa, nak ambil orang bekerja, dia kena tengok 2 perkara dalam Islam ni. Iaitu ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas. Ketika Nabi Musa dia dia telah membunuh seorang Kipti di negeri Mesir. Kemudian esok tu orang yang
apa ni, bukan dibunuh dah, mati dah. Orang yang minta tolong dia tu kemarin tu, hari ni dia jumpa pula pagi, tadi tu malam dia kata, esok pagi tu dia jumpa pula orang tadi minta tolong kepada dia. Orang tu Bani Israel. Jadi di negeri Mesir tu ada dua golongan, ada dua bangsa lah, iaitu satunya Bani Israel, satunya Kibti. Kibti tu ialah orang Mesir, orang Mesir, asal Mesir. Bani Israel tu ialah keturunan anak Nabi Ishaq, anak Nabi Yaqub yang telah berpindah bersama-sama dengan Nabi Yusuf alaihi salam, dengan Nabi Yaqub. Jadi apabila Nabi Musa ni dia tumbuk orang tu tiba-tiba mati orang tu. Esok tu orang yang tadi tu minta tolong lagi sekali dengan dia. Orang yang mana? Bukan orang yang mati tu, orang yang minta tolong semalam tu. Jadi akhirnya Nabi Musa kata tak jadi ni. Pada masa itulah ada orang sebut, kau ni nak bunuh aku macam kau nak bunuh orang semalam tu. Makna dah tahu dah cerita. Jadi dia pun lari. Bila Nabi Musa ni lari, pada masa tu diikutnya Nabi Musa ni, masa tu belum jadi Nabi lagi. Dikatakan oleh sebahagian besar ulama belum jadi Nabi lagi. Jadi dia pun lari daripada negeri Mesir. Dia ni anak angkat kepada Firaun, hidup dalam istana. Maknanya walaupun dia ni Bani Israel. Jadi lepas tu dia lari, tak tahu ke mana lah lari kan. Dia pun tak tahu tempat juga. Tak ada Waze, tak ada apa kan. Tak ada Google, tak ada map, tak ada apa ni. Pakai lari ikut kaki je. Dia berjalan dikatakan selama 8 hari. Setengah ulama kata 8 hari. Berjalan di padang pasir. Jangan tanyalah macam mana bekalan dia bawa makan apa, tak tahulah saya. Jadi dia lari kerana takut kepada Firaun. Tiba-tiba dia sampai ke, dalam Quran sebut Madian. Air Madian. Air Madian tu tempat ada air di situ, tempat mata air ada, dan kemudian kampung tu nama dia Kampung Madian. Kampung Madian ni sekarang ni dikatakan iaitu utara Arab Saudi, dekat dengan Jordan. Dikatakan di situ. Wallahu a'lam bisawab, saya tak tahulah. Jadi cerita dia. Kemudian sampai di Madian tu, tiba-tiba dia tengok ada orang sedang memberi minum kepada kambing. Ramai orang, masing-masing bawa kambing. Orang ni bawa kambing dia, orang ni bawa kambing dia, masing-masing. Tiba-tiba dia tengok ada dua perempuan, yang mana perempuan tu tak beri minum kambing dia. Jadi lepas tu Nabi Musa bertanya lah, kenapa kamu tak beri minum kepada kambing kamu ni? Mereka berkata, kami tunggu orang semua dah habis, barulah kami akan beri minum kepada kambing kami. Sebab kami ni perempuan, kami tak nak berebut. Kata ulama tafsir kata, tak nak berebut dengan orang lelaki. Itu dikata sifat orang yang baik lah. Perempuan yang baik ini dia tak ada berebut-rebut dengan orang lelaki tu kan. Orang sibuk berebut kan. Jadi lepas daripada sudah ada, Nabi Musa pun tolong beri minum kambing dia, mereka perempuan tu pun balik ke rumah. Balik awal pada hari tu, sebelum gelap. Tiba-tiba ayah dia tanya, kenapa kamu balik awal? Jadi dia kata, hari ni ada seorang lelaki tolong beri minum kepada kambing-kambing kita. Jadi Nabi dia pun, ayah dia beritahu, ayah tu majoriti pendapat ulama kata Nabi Syuaib alaihi salam. Kenapa kamu tak panggil dia datang ke rumah untuk kita beri upah? Jadi mereka pun pergi panggil. Lalu Nabi Musa pun pergi kepada Nabi Syuaib. Kemudian tinggal di situ, kemudian diceritakan kisah dia, apa yang berlaku. Selepas daripada tu, perempuan tadi ni telah berkata kepada ayah dia. Itu yang nak ceritanya di sini. Perempuan tadi berkata kepada ayah dia, ayah, dia kata, dia cadangkan kita ambillah lelaki ni Musa ni untuk bekerja dengan kita, kerana aku lihat dia kata, aku lihat dia ni ada dua sifat. Sifat yang pertama ialah sifat al-quwah. Dia kata al-quwah maknanya ada kekuatan. Aku tengok tadi dia boleh angkat batu untuk beri minum kepada kambing, untuk ambil air daripada telaga tu, angkat batu. Yang keduanya, dia kata aku tengok dia ni amanah. Amin, dia kata. Amin tu, amanah tu, kalau bahasa Melayunya makna kita ni, amanah ni orang beri simpan saja kan, simpan barang tu untuk amanah lah. Tapi bukan itu amanah. Amanah ni ialah bersifat baik. Kenapa perempuan tu berkata Nabi Musa ni amanah? Kerana masa Nabi Musa tu diajak pergi ke rumah Nabi Syuaib,
perempuan tadi dia beritahu kepada perempuan tu, awak berjalan di belakang, jangan berjalan depan aku. Maknanya dia jaga pandangan. Dia tak bagi perempuan berjalan di depan. Sebab kalau perempuan berjalan di depan, sepatutnya perempuan tu lah depan sebab nak tunjuk rumah dia. Tapi tak, dia kata awak berjalan di belakang, beritahu kepada aku kanan atau kiri, dia kata. Kalau aku salah, dia kata lontar, ambil anak batu, lontar. Salah, dia kata. Gitu. Tu dia kata, tu tanda tu ulama tafsir sebut, itulah tanda amanahnya Nabi Musa. Jadi oleh kerana itulah dia kata, inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin, dalam Quran sebut. Sebaik-baik orang yang kita nak ambil bekerja ialah seorang yang al-qawiyyu, iaitu orang yang mempunyai kekuatan, dan yang kedua orang yang amanah. Ulama-ulama kata, apa dia kekuatan? Kekuatan ni ialah kebolehan. Maknanya dia boleh buat benda tu, dia boleh buat satu-satu benda. Kalau kita nak suruh dia jadi kira duit, mestilah dia ni pandai accounting tau. Kalau pejabat-pejabat besar lah kan, kira duit kampung tak apalah kan. Tapi kalau nak kiraan besar, mestilah kau pandai accounting. Tak pandai accounting, nak pandai tu, tak ada qawiyu. Yang kedua amanah, maknanya dia jaga duit, tak ada rasuah, tak ada pecah amanah, tak ada buat lari duit, tak ada macam-macam lah. Itu amanah. Ada dua sifat ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, menunjukkan orang tu baik. Abu Ubaidah Al-Jarrah yang kita nak cerita ni pada malam ni adalah mempunyai kedua-dua sifat tu. Nabi SAW sendiri jamin Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah orang yang amanah. Dia adalah orang yang paling amanah di kalangan umat ini, dalam umat ini. Yang kedua, Abu Ubaidah Al-Jarrah ni adalah orang yang qawiyu. Di mana qawi dia, kita tengok lagi selepas daripada ni. Jadi insya-Allah itu baru mukaddimah kepada cerita kita pada malam ni. Sekarang barulah nak masuk cerita ni. Nama dia Amir, nama dia. Abu Ubaidah bukan nama sebenar. Abu Ubaidah tu nama dia ialah gelaran sahaja. Nama dia sebenar ialah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Gitu. Amir bin Abdullah bin Jarrah. Jadi orang panggil dia Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jarrah ni dalam bahasa Arab artinya ialah seorang yang luka, banyak luka. Melukakan. Jarrah tu. Tukang sembelih tu kamu lukakan, itu jarrah. Maknanya orang ganas sikit lah maksud dia. Itu maksud perkataan jarrah. Dia orang yang pertama, antara orang yang pertama masuk Islam. Dia katakan selepas daripada 8 orang yang pertama masuk Islam, dia masuk Islam. Maknanya dia katakan hari kedua selepas daripada Abu Bakar. Yang dia masuk Islam ni ialah Abu Bakar tarik dia. Abu Bakar yang dakwah dia. Abu Bakar yang cerita kepada dia. Kita tengok di sini kehebatan Abu Bakar lah. Abu Bakar dia dapat Islam daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hari ni, terus selepas daripada dia dapat Islam, terus dia keluar daripada Nabi tu, dia terus ajak orang yang dia target-target dah, dan dia rasa bahawa orang ni baik-baik akan terima Islam. Jadi akhirnya ramai orang masuk Islam. Bilal masuk Islam di tangan Abu Bakar, di tangan Abu Bakar. Abu Ubaidah Al-Jarrah masuk Islam di tangan Abu Bakar. Jadi dia ni masuk Islam awal, jadi digelar sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Jadi dia ni tak pernah miss bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang terjadi, dia ni ada ayah kafir, ayah ni kafir. Mak dia ni akhir-akhir hayat mak dia ni masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi ayah dia ada cerita menarik yang akan kita ceritalah selepas daripada ni, macam mana dia dengan ayah dia ni. Jadi semasa di Mekah ni, dia macam biasalah orang yang masuk Islam di Mekah, sebab dia ni bukan keturunan hebat, bukan keturunan tinggi, keturunan sederhana. Jadi dia ni telah kena seksa semasa di Mekah. Sehinggalah pada tahun yang kelima kenabian, bukan 5 hijrah, 5 kenabian, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa yang susah ni, sila pergi ke mana? Ke Habasyah. Habasyah ni seberang laut, seberang laut merah. Jadi kalau nak pergi ke Habasyah pada masa tu, daripada Mekah kena pergi dulu ke Jeddah. Mekah ke Jeddah ni dalam lebih kurang 70 km aku gitu. Sampai ke Jeddah naik kapal. Masa tu Jeddah ada dah. Macam tu kan. Tapi style dululah. Daripada Jeddah tu naik kapal pergi ke Habasyah. Lama pula tu, lebih kurang 2 hari nak sampai tu. Laut tu, laut merah tu. Seberang tu sampai ke sana kena jalan kaki lagi. Naik unta lagi, sampailah ke satu tempat, nama dia tempat Raja Najasyi ni. Raja Najasyi ni Kristian. Orang kawasan tu semua orang, kita kata orang benda ni orang kulit hitam lah, orang Afrika, orang Habasyah. Jadi orang Habasyah ni macam Bilal lah. Dalam hadis Nabi
SAW dia kata kepala dia ni macam buah zabib. Kepala ni macam buah zabib. Buah zabib macam mana, dia panjang sikit tau. Kalau kita tengok orang Afrika betul-betul tu, dia memang macam tu. Dia, jadi kalau ikut banding dengan sebelah tanah Arab ni, tanah Arab ni putih-putih, orang tu putih, sebelah sana pula tu orang ni kulit hitam. Jadi kalau ikutnya berbeza jauh. Tapi Nabi SAW suruh sahabat-sahabatnya pergi ke Habasyah. Pergi ke Habasyah. Sebab apa pergi ke Habasyah? Sebab apa tak pergi tempat lain? Sebab kerana Habasyah pada masa tu raja dia sangat adil, nama dia Najasyi. Akhirnya dia masuk Islam kan, Najasyi tu. Jadi cerita dia pun hijrah jugalah. Dia berhijrah sebab keadaan dahsyat sangat di Mekah. Selepas daripada tu dia balik semula lah. Selepas tu balik semula ke Mekah. Balik ke Mekah apabila Nabi SAW mula berpindah ke Madinah, Nabi hijrah ke Madinah, dia pun ikut sekali berpindah ke Madinah. Dia tak cerita kahwin dia ke macam mana, dia tak cerita ni. Dalam hadis dia tak cerita. Jadi seterusnya dia kata dia ni adalah seorang yang bersemangat perang, dia kata. Ni nak cerita kebijak kehebatan dia. Dia ni orang kuat lah. Orang kuat, hebat perang. Kita kalau kita nak tahu hebat tak hebat perang orang zaman dulu ni kan, pedang ada lagi, pedang-pedang tu yang tinggalan dulu tu kan, pedang-pedang tu berat-berat ni, kita nak angkat pun kadang-kadang tak larat. Dia dah angkat macam mana dia boleh berperang tu dengan pedang tu kan. Maknanya kadang-kadang sampai kadang-kadang separuh hari, macam perang Badar tu kan. Perang Badar lama maknanya duduk perang nak angkat pedang tu kan. Jadi kalau ikutnya memang tak larat lah. Jadi dia ni orang yang hebat lah, dia kata. Cerita dia yang pertama sekali ialah yang menjadi cubaan kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah ni ialah semasa peperangan Badar. Perang Badar tahun yang kedua hijrah. Selepas daripada dia hijrah, lepas tu berlaku perang Badar. Dalam peperangan Badar ini orang lain tak ada masalah sangat, dia yang paling bermasalah sekali. Sebab apa? Bila nak perang tu, dia tengok sebelah sana tu nak berperang ni dia orang Islam, sebelah sana orang kafir Quraisy. Tengok-tengok apa ada ayah dia sana. Inilah dia yang paling mencabar dia lah, dia kata. Jadi bila perang tu berlaku, perang Badar tu berlaku, dia cuba untuk mengelak supaya dia tak jumpa dengan ayah dia. Maknanya kalau tengok ayah dia sana, dia pergi sana, tengok ayah dia sana, dia pergi sana, dia lari, dia cuba lari daripada ayah. Sekali-kali dia cerita tak dapat elok lah, terserempak jumpa dengan ayah dia, dan ayah dia nak bunuh dia. Macam mana nak buat jadi pada ketika itulah dia kata dia terpaksa, aku terpaksa, dia kata hadapi benda ni, iaitu aku terpaksa bunuh ayah aku sendiri. Inilah dia benda yang paling dia tak boleh lupalah dalam hidup dia, bila dia terpaksa bunuh ayah dia. Dan ulama-ulama kata ketika dia bunuh ayah dia tu, dia ingat apa? Sekarang ni aku bukan bunuh ayah aku, tapi aku bunuh syirik yang ada pada ayah aku tu. Aku bukan nak bunuh sebab ayah dia tu syirik. Syirik bersama dengan tentera syirik datang pula perang nak lawan dengan Islam ni, nak hapuskan Islam. Jadi terpaksalah dia lawan. Jadi apabila dia dah bunuh ayah dia ni, dia sedih tak boleh teringat ke ayah dia ni kan. Lepas tu turunlah ayat Al-Quran daripada surah Al-Quran ayat yang ke-22, surah Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minh wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ayat 22 surah Mumtahanah. Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat ni ayat ni turun selepas daripada dia bunuh ayah dia ni. Allah Taala kata la tajidu, kamu tak akan dapati kauman, satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Mereka ini berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasul. Maknanya sini ayat ni dia nak ceritakan bahawa apa yang dibuat oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah tu adalah betul. Maknanya walaupun terpaksa dia bunuh ayah dia. Kenapa? Kerana ayah dia memusuhi Allah, memusuhi Rasul. Jadi dia terpaksa lawan, terpaksalah ni. Jadi
Kalau ada lagi dia kata kasih sayang kepada orang yang menentang Allah, menentang Rasul, maka perkara itu tak betul. Kalau orang tu menentang lah kalau kita kata mak ayah kita, contohlah kata ada orang mak ayah dia tak Islam, tapi mak ayah dia tak menentang dia, tak ada masalah, dia nak berbuat baik tak ada masalah. Tapi kalau orang tu menentang, maka dia terpaksa lawan balik lah kan. Lawan tu dengan cara-cara tu. Jadi kalau macam Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, ayah dia ni nak bunuh dia sekarang ni, jadi dia terpaksalah lawan balik. Jadi Allah Ta'ala kata walau kanu aba'ahum, walaupun orang tu ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara mara mereka, atau keluarga mereka, Allah Ta'ala kata ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang yang macam itulah orang yang telah dituliskan iman di dalam hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada mereka. Akhir ayat ni, hujung ayat ni, Allah Ta'ala kata mereka itulah orang-orang yang dipanggil sebagai kelompok Islam, kelompok Allah dia panggil. Ulaika hizbullah, mereka ni adalah kelompok Allah, makna grup Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala akan sebut sini, dia ada dua grup dalam Quran. Satu grup Allah, satu grup dipanggil hizbus syaitan, dipanggil hizbus syaitan ni grup syaitan. Jadi maknanya ada dalam Quran tu disebut sifat-sifat ini grup syaitan macam mana, grup Allah. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni Allah Ta'ala telah setuju, dan Allah Ta'ala telah maknanya iktiraf dia telah berjaya melakukan benda ni, apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini. Tu cerita yang paling, itulah yang kata yang pertama yang berlaku dalam hidup Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sekarang pergi pula kepada di Madinah ini. Kisah di Madinah ni ada beberapa kisah lain yang berkaitan dengan Abu Ubaidah yang kita cuba tengok insya-Allah, iaitu seterusnya kisah yang kedua, iaitu kisah ada satu kumpulan daripada orang-orang Kristian. Orang Kristian ni pada zaman tu tak ramai di negeri Arab, tak ramai. Yang majoriti orang-orang yang berada di tanah Arab ni penyembah berhala. Orang Kristian ada satu tempat je yang paling ramai Kristian pada masa tu. Tempat dia, nama dia Najran, nama dia Najran. Najran ni satu tempat, kalau dalam sekarang ni ialah terletak dalam Arab Saudi tapi tepi negeri Yaman. Itu Najran. Najran ni tempat subur. Tempat cantik Najran ni. Cerita dia macam mana dia boleh, kawasan tu dulu Kristian semua. Ada satu kisah yang masyhur tentang Najran ni, saya rasa kita pernah cerita dulu, iaitu kisah seorang budak yang mana yang dibunuh tu. Budak dengan tukang sihir, dengan rahib. Dia tu di Najran. Sampai sekarang ada lagi peninggalan tu, dikatakan di Najran tu, dan pernah berlakulah budak yang mana mati tu yang kena panah di tiang di tiang pokok kurma. Itu di Najran dulu. Sampai sekarang ada lagi peninggalan tempat tu, dikatakan tempat budak tu dibunuh tu, di Najran. Jadi ada satu kumpulan daripada Kristian Najran ini, dia pernah datang ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia datang ke Madinah, dia ni awal-awal orang Najran ni tak terima Islam, tapi dia ni sokong Nabi. Dia tak terima Islam. Jadi itulah yang dipanggil, kalau dalam Islam dipanggil sebagai Ahluz Zimmah, dipanggil orang zimmi, ahli zimmi. Az-zimmi ni ialah orang yang mengaku sanggup nak duduk dalam negeri Islam, sanggup tinggal dalam negeri Islam, tapi dia tak nak masuk Islam. Dan dia ni ahli kitab, iaitu kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kata orang tu sama ada Kristian ataupun Yahudi, ataupun ada mazhab kata orang Majusi. Jadi tak apa, kita cerita sini, dalam mazhab lain dia berbeza-beza sikit. Dalam ini mereka datang ke Madinah. Mereka datang ke Madinah, mereka ni kata wahai Muhammad, kata. Dia tak panggil Rasulullah lah. Kalau Rasulullah pula. Jadi bagi dia Rasulullah dia ialah Nabi Isa lah. Kemudian dia kata wahai Muhammad, kami ni ada masalah, kami selalu bergaduh, kata. Tapi dia kata kalau kami bergaduh, kami tak boleh selesai masalah kami. Boleh tak kamu kirimkan kepada kami seorang yang akan datang untuk selesaikan masalah-masalah kami? Tolong jadi hakim lah. Maknanya dia, walaupun dia ni Kristian, tapi dia tak percaya sama-sama dia nak orang yang daripada Muhammad juga, sebab dia percaya kepada orang Islam. Gitu kan. Jadi maknanya kalau macam kita sekarang ni terbalik, bila zaman penjajahan, jajah dulu kan, orang putih, orang apa datang, dia bawa undang-undang dia bawa suruh ikut undang-undang dia. Bukan dia hapuskan undang-undang kita ikut Islam dulu. Itu terbalik. Jadi dia pun datang. Jadi Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang ni, orang Kristian ni, dia kata tak apa ni awak datang tengah hari ni lepas Zuhur. Jadi lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabat ni, aku akan berikan kepada mereka ini seorang yang paling aku percaya. Jadi tiba waktu sembahyang Zuhur, Saidina Umar ni, dia kata Saidina Umar bila dia Nabi bercakap macam tu, dia rasa tak ada orang lain aku dah, dia kata moga-moga Allah Ta'ala pilihlah aku. Selepas sembahyang Zuhur, Saidina Umar pun sibuklah menonjol-nonjol muka dia, dia kata supaya Nabi dia tengok, moga-moga Nabi pilih akulah, dia kata akulah orang yang paling ni, maknanya termasuk dalam kategori orang boleh percaya tu. Dia tunjuk-tunjuk muka dia, Nabi buat tak layan. Kemudian tiba-tiba Nabi kata, mana dia Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi lepas tu tengok-tengok dapat pada, sebab Nabi kata, lepas tu Nabi katalah kata-kata dia ni, amin hazihil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Orang yang paling amanah, orang yang paling boleh percayai di kalangan umat ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi akhirnya Abu Ubaidah Al-Jarrah lah yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi hakim kepada orang Kristian tu. Tu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga yang berkaitan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah ni ialah pernah sekali. Dia ni dia bukan pernah sekali lah, dia banyak kali, tapi ni cerita satu kali. Pernah dia ni, Nabi SAW ni akan selalu hantar sariyah, dipanggil sariyah ni ialah iaitu kumpulan tentera yang kecil-kecil yang akan dihantar untuk pergi ke padang pasir. Dia macam lebih kurang untuk latihan lah, gitu kan. Latihan, bukan perang betul-betul, tapi latihan, pergi sana, pergi sini. Jadi sebagaimana kita cerita pada minggu lepas, Abdullah bin Jahsh, itu ada sariyah dia, sariyah Abdullah bin Jahsh. Ini sariyah ni, dia kata sariyah ni ada sekumpulan, Abu Ubaidah jadi ketua. Nabi SAW beri bekal apa? Bukan satu guni, dia kata satu, kalau kita satu plastik bag lah sekarang ni kan, mana dulu zaman dulu mana tak ada plastik bag, ada bagi satu karung macam tu, karung kecil tu, buah kurma, tu saja makanan dia. Pergilah, dia kata kamu Abu Ubaidah pun berjalan lah, makanan habis, yang tinggalnya kurma je. Berjalan lagi, apa yang Abu Ubaidah buat, dia kata ialah Abu Ubaidah ni setiap hari kepada seorang tentera tu yang ikut dia beri sebiji satu kurma. Kemudian dia suruh hisap kurma tu, jangan makan, hisap je. Lepas tu cicah air, hisap cicah air, lepas tu hisap. Dia kata kalau ikut dalam hadis tu dia sebut, dia kata macam hisap tu lah, macam budak-budak hisap susu, mak dia tu hisap cicah air, bagi basah, hisap lagi, hisap. Macam tu lah, dia kata satu hari akan diberi satu biji kurma saja. Lapar, dia kata kami semua lapar, tentera-tentera yang bersama dengan Abu Ubaidah ni. Dia kata jadi Abu Ubaidah ni, mereka sampai ke pantai, dia kata makanan pun habis. Tiba-tiba mereka jumpa satu ikan yang besar, kata ikan tu besar bukit, bukan besar bukit, besar macam bukit, kata. Bukit kecil, kata. Ikan apa kita tak kata, wallahu a'lam, tapi cerita ni masyhur dalam hadis. Dia kata bila sampai kepada ikan tu, mereka pun mulalah makan ikan tu. 15 hari mereka makan ikan tu, tak habis-habis. Mereka pun buat bekal ikan tu, ambil lemak dia lah, macam-macam sekali lah. Sampai mereka pun, dia kata mula-mula kami ni kurus semua, sampai kami jadi gemuk sebab makan ikan tu. Lepas tu potong-potong ikan tu, daging ikan tu, buat balik cerita kepada Nabi SAW. Ni Abu Ubaidah lah ketua dia ni. Nabi SAW kata, kalau kamu ada bawa balik sikit, minta aku sikit. Jadi Nabi SAW pun minta juga. Lalu mereka kata, kami pun masaklah ikan tu, buat kuah, kata. Macam mana dia buat, busuk ke tak busuk, saya tak tahulah, jangan tanya saya kan. Tu cerita dia ialah cerita pasal ikan besar yang mereka makan kan. Itu rezeki. Nabi SAW kata itulah rezeki daripada Allah Ta'ala yang diberikan kepada kamu. Atas apa? Kerana kamu kelaparan sangat tu, kerana makan tamas biji satu hari. Jadi kita kalau kita nak berlatih pun boleh lah, insyaAllah kan. Nanti makan kurma satu hari satu biji, tengok boleh tahan atau tak boleh tahan. Seterusnya habis tu, itu sariyah. Seterusnya berlaku pula selepas daripada itu peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Tadi tu peperangan Badar, lepas tu tengah tu. Kemudian sekarang ni peperangan Uhud pula. Peperangan Uhud ini satu peperangan yang kita kata macam dahsyat sikitlah. Kenapa banyaklah berlaku para sahabat ni kena bunuh dan sebagainya, termasuklah masuklah Hamzah bin Abdul Muttalib, sebagaimana kita cerita pada minggu lepas. Tapi satu cerita yang menarik tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam peperangan Uhud ni ialah Nabi SAW pada masa tu luka.
luka Nabi tu dahsyat lah ni. Yang pertama dia panggil kata Nabi ni telah patah rubaiyat dia. Rubaiyat ni ialah gigi di antara depan ni, dia dalam bahasa Arab kalau ni dipanggil saniyah nama, kalau kita panggil gigi depan ni depan, kalau tepi ni dia panggil, bahasa Arab dia dipanggil rubaiyat. Kalau sebelah ni dia panggil taring. Taring ni anyab, dia panggil anyab dalam bahasa Arab ni. Lepas tu belakang-belakang ni dia panggil nawajis. Itu nama gigi tu. Itu bukan kena hafal tapi nama gigi. Sebab dalam hadis, dalam sirah dia akan sebut ni. Semasa Nabi dalam peperangan Uhud ni Nabi patah gigi ni, rubaiyat ni. Bukan taring ni sebelum taring, tengah-tengah ni. Patah. Lepas tu yang kedua, Nabi telah tercocok. Dia orang dulu pakai baju besi Baju besi tu yang rantai-rantai tu. Jadi rantai-rantai tercabut, dia cocok je ni pada pipi ni. Nabi nak tarik tak boleh, sakit ni. Gitu. Sahabat-sahabat datang seorang nak tarik tak boleh. Seorang nak tarik. Apa yang berlaku? Dia kata datanglah Abu Ubaidah Al-Jarrah ni masuk dalam besi tu masuk dalam pipi Nabi. Dia kata, jadi apa yang dia buat? Dia nak tarik dengan tangan, dia takut, dia kata. Dia tarik dengan gigi dia. Sebab tangan tak tercabut. Dia tarik dengan gigi. Apa yang berlaku? Dia kata, benda tu ada dua. Besi tu dua masuk dalam pipi Nabi ni. Dia kata, bila dia gigit tu kuat sangat, dia tarik tu tak nak tercabut. Akhirnya apa yang tercabut? Gigi dia tercabut. Gigi dia, satu gigi depan dia tercabut. Jadi kita panggil rongok lah bila tercabut, barulah benda tu tercabut. Maknanya dahsyat lah, kuat ni. Tu yang pertama. Yang kedua ada seketul lagi. Dia cabut lagi sekali lagi. Jebut sekali lagi dengan gigi dia yang satu lagi ni, yang sebatang lagi. Patah pula sebatang lagi ni. Jadi rongok lah dia dua. Sebab tu Sayyidina Umar pernah kata kepada dia, tak adalah orang rongok orang panggil rongok ni. Rongok yang terbaik sekali dalam kalangan sahabat ni melainkan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab apa dia rongok? Sebab apa gigi dua-dua ni tak ada depan ni? Sebab dia telah cabut besi yang telah masuk dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu cerita dia. Itu nama dia apa ni saniyah, dia kata saniyah dia. Jadi sampailah akhir hayat dia. Zaman tu tak adalah kan klinik gigi, tak ada dentist, tak ada apa dental apa tak pun ni. Jadi maknanya rongoklah dia sampai dia meninggal lah. Gitu. Seterusnya itu cerita dalam peperangan Uhud. Seterusnya ialah cerita semasa Nabi SAW wafat. Semua orang sedih lah. Nabi wafat. Nabi wafat ni di rumah, kita kata tu di rumah Aisyah. Nabi wafat ni. Jadi bila Nabi wafat, apa yang berlaku mula-mula sekali bila Nabi wafat ni ialah orang semua pada masa tu sibuk, setengah sahabat tu sibuk nak menguruskan jenazah Nabi. Tapi tiba-tiba ada sekumpulan sahabat yang telah berlari ke satu tempat, nama dia Balai Bani Sa'idah. Balai Bani Sa'idah ni ada sekarang ni, kalau kita pergi Masjid Nabi tu ada satu tempat tu. Dia lebih kurang setengah kilometer gitu, lebih kurang saya rasa daripada kubur Nabi tu, lebih kurang. Kalau kita tengok setengah kilometer ataupun kurang sikit lah. Balai Bani Sa'idah nama dia. Balai Bani Sa'idah ni ialah berkumpulnya orang-orang Ansar pada masa tu. Bila Nabi SAW dah sah, dah meninggal, orang-orang Ansar kita kata kita tidak boleh hidup kalau tak ada, orang Islam ni tidak dibenarkan berada kalau tidak ada ketua. Maknanya orang Islam ni tak boleh kalau tak ada ketua, mesti kena ada ketua. Jadi perkara pertama yang mesti kita buat ialah kita kena lantik Khalifah Rasulullah SAW dulu, sebelum daripada kita menguruskan jenazah Nabi. Ni jenazah Nabi ni, maknanya sebelum menguruskan jenazah mesti kena lantik ketua dulu. Sebab kalau tak ada ketua, walaupun 1 minit bagi orang Islam, semua tu dianggap berdosa. Itu ulama-ulama buat penjelasan lah berdasarkan kepada peristiwa tu. Jadi akhirnya semua lari ke sana. Abu Bakar pergi, Abu Bakar tinggalkan, padahal mati tu di rumah anak dia, di rumah Aisyah. Jadi Nabi mati, tinggal dulu Nabi sekejap. Sebab apa? Pergi dulu ke Balai Bani Sa'idah. Abu Bakar pergi, Umar pergi, Abu Ubaidah pun pergi juga. Jadi bila sampai di sana, orang pun macam-macam cakap. Orang ni cakap macam ni lah, mesyuarat lah, mesyuarat. Siapa yang nak lantik jadi ketua kepada Nabi ni? Nabi dah tak ada dah. Sekarang siapa yang akan jadi ketua? Orang ni cakap macam ni, orang cakap macam ni. Abu Bakar berkata, aku tak akan pilih, melainkan 2 orang saja yang aku nak tengok layak. Yang pertama sekali ialah Umar bin Al-Khattab, yang kedua ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maknanya sini ulama kata ialah Abu Ubaidah ni hebat. Sebab tu Sayyidina Umar pernah kata, kalaulah Abu Ubaidah masih hidup, nescaya aku akan lantik dia jadi khalifah selepas daripada aku. Maknanya lebih dahulu daripada Uthman kalau ikutnya.
Tapi Abu Ubaidah ni Allah Ta'ala takdirkan dia meninggal semasa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Jadi tu apa ni, kita tengok macam mana selepas daripada tu, lepas daripada perbincangan tu, akhirnya mereka semua sepakatlah iaitu untuk lantik Abu Bakar untuk jadi khalifah. Jadi apabila Abu Bakar dah jadi khalifah, Abu Bakar pun barulah balik ke rumah Aisyah tadi, barulah menguruskan jenazah Nabi SAW. Maknanya kena ada ketua dulu, barulah selesaikan jenazah Nabi. Apabila Abu Bakar jadi khalifah, Abu Ubaidah Al-Jarrah ni sangat-sangat patuh kepada Abu Bakar ni. Kemudian Sayyidina Umar, dia jadi orang yang sangat-sangat patuh kepada Sayyidina Umar. Apa plan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar, plan dia ialah menyebarkan Islam ke seluruh tanah Syam. Pada masa Syam masih lagi dikuasai oleh orang Rom. Orang Rom tu ketua dia Heraklius lah. Jadi akhirnya dia hantar tentera semua, empat tentera yang besar. Satu yang paling besar, ketua kepada semua sekali, dilantik Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Jadi akhirnya dialah yang menawan Baitul Maqdis, dialah yang menawan Homs, dialah menawan Damsyik, dialah yang membuka tanah-tanah sehinggalah sampai kepada negeri Turki. Ni hebat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tapi selepas daripada tu, pada akhir hayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ni cerita dia masa dia buka Baitul Maqdis lah, kita kata buka Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni tak ada lah siapa yang dapat kuasai Baitul Maqdis, dia macam kuasai dunia. Sebab itulah sekarang ni berebut sangat Baitul Maqdis tu. Kita tengok Baitul Maqdis, maknanya orang panggil Jerusalem lah sekarang, Jerusalem kan. Baitul Maqdis tu masa orang putih memerintah Baitul Maqdis tu, dia tak beri kepada orang Islam, dia beri kepada orang yang bukan Islam, orang Yahudi lah dia bagi kan. Sampailah sekarang. Jadi Baitul Maqdis ni pada zaman Sayyidina Umar ni, Abu Ubaidah Al-Jarrah buka Baitul Maqdis. Buka tu maknanya menawan Baitul Maqdis. Tapi orang Baitul Maqdis ni, dia kata kami tak akan serahkan Baitul Maqdis kami ni kecuali kepada ketua kamu. Mana ketua kamu? Ketua negara kamu. Abu Ubaidah Al-Jarrah tulis surat kepada Umar bin Al-Khattab. Oh Umar, dia kata, marilah, dia kata, mereka ni tak nak serah kata kepada kita, dia nak serah kepada kamu je. Umar pun datang lah. Umar datang, dia katakan naik unta dia, naik unta dengan hamba dia, bergilir-gilir katakan. Bergilir-gilir tu mana? Sekali dia naik atas, sekali hamba dia berjalan kaki, sekali dia atas. Ketika sampai ke dekat dengan Baitul Maqdis tu, pada masa tu giliran dia duduk di bawah, dia bawa tarik unta, hamba dia duduk di atas unta, dia tarik. Jadi macam jadi driver, duduk bukan duduk belakang kalau kita kereta sekarang kan. Jadi bila sampai ke pintu Baitul Maqdis tu, ketua Baitul Maqdis tu keluar pergi bersalam dengan siapa? Dengan hamba tu. Sebab berpakaian dia sama. Semua selekeh mereka dua-dua orang tu, dengan hamba, dengan Umar. Jadi hamba tu kata, "Hei, aku ketua tu, bukan aku." Yang salah yang atas tu, yang atas unta tu. "Bukan aku ketua dia tu, yang bawah tu. Yang bawah tu yang tu. Itu Umar bin Al-Khattab." Tu dia nak ceritanya, pada masa itulah Umar berkata kan, "Nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam, famahma bataghaina al-izzata bighairi ma anzalallah azallanallah." Dia kata, kita ni Allah Ta'ala beri kehebatan dengan Islam. Kalaulah kita ni cari kehebatan dengan cara lain selain daripada Islam, Allah Ta'ala akan hina kita. Itu kata-kata Sayyidina Umar lah yang. Jadi selepas daripada tu, lepas daripada dah tawan semua tu, Umar balik. Bila Umar balik, berlakulah satu peristiwa. Bila dia pergi ke tepi Jordan, sungai Jordan, ini Abu Ubaidah Al-Jarrah, tiba-tiba berlakulah ta'un. Bukan COVID-19 ta'un. Ta'un ni dahsyat lah. Dia macam COVID juga lah, lebih kurang lah kita kata kan. Dia merebak cepat, merebak cepat. Ta'un zaman tu. Pada masa tu Umar naik takut. Umar sayang kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah ni. Umar tulis surat kepada Ubaidah. Abu Ubaidah, dia kata, apabila sampai surat ni pada waktu ni juga kau akan mesti turun keluar daripada tempat tu. Kau datang ke Madinah jumpa aku. Dia tahu dah bahawa Umar ni nak suruh dia lari daripada tempat tu, tempat kena ta'un tu. Apa dia kata? Dia kata, dalam hidup aku tak pernah langgar cakap khalifah. Inilah pertama kali dia kata aku langgar cakap khalifah. Jadi apa dia khalifah kata? Khalifah suruh aku balik. Dia kata, "No Umar, minta maaf." Dia kata, "Umar, aku tahu apa yang kau nak," dia kata, iaitu kau nak selamatkan aku. Aku sekarang ni berada di tanah tempat orang ta'un. Ta'un ni dalam hadis Nabi, ada satu hadis yang mana kan disebutkan Nabi SAW bersabda,
iza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kata Nabi, kalau kamu dengar pada satu tempat tu ada taun, jangan kamu masuk ke tempat tu. Dan kalau kamu berada di tempat tu, dia berlaku di tempat kamu, jangan kamu keluar daripada tempat tu. Itu kita panggil sekarang ni tutup border. Itulah lebih kurang tutup border, kena swap, kena apa benda tu, itu lebih kurang lah tu. Jadi benda ni dah berlaku dah di zaman tu. Di zaman mana ni? Zaman Sayyidina Umar ni. Jadi seorang sahabat datang kepada Ubaidah Al-Jarrah ni, dia kata ni, aku dengar Rasulullah SAW kata perkara ni, iaitu jangan keluar. Jadi dia beritahu kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, dia kata, aku minta maaf lah, aku tak boleh dengar cakap kau dalam isu perkara ni, jadi aku tak boleh balik, dia kata. Aku tak boleh balik. Sekarang ni aku akan berada di sini. Jadi apa yang berlaku selepas daripada tu ialah dia dibawa surat tu balik, dihantar surat balik kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila sampai ke tangan Umar, ambil masa pada masa tu, kalau naik kuda pun daripada Madinah sampai tu, maknanya dia kata seminggu juga kau naik kuda yang laju. Kau naik unta tahan sebulan nak sampai ke Syam tu, daripada Syam sampai ke Madinah. Jadi naik kuda tu seminggu lebih kurang. Jadi sampai je surat tu kepada Sayyidina Umar, Umar kata aku tahu dia dah tak ada dah. Memang betul, on the way surat tu pada masa tu dia berada di keliling dia tu ialah sahabat-sahabat besar. Siapa sahabat besar ni? Muaz bin Jabal contohnya. Muaz bin Jabal. Kalau kita baca kisah Muaz bin Jabal ni, dalam kisah dia ialah dia ni kisah Nabi SAW puji dia sebab dia ni orang alim. Orang alim, orang berilmu, orang yang pandai. Nabi lantik dia jadi governor di negeri Yaman, macam-macam lah cerita Muaz bin Jabal ni. Tapi semasa zaman Sayyidina Umar tahu bahawa dia ni hebat berperang. Jadi dia ni jadi ketua peperangan. Jadi kalau kita katakan Tok Qadi jadi ketua peperangan, itu mufti kita jadi ketua peperangan. Itu hebatnya orang zaman dulu ni. Mana orang-orang paling berilmu di kalangan sahabat tu, dia adalah ketua peperangan yang buka negeri Syam tu. Jadi pada masa tu dia pun berada bersama dengan Muaz bin Jabal, dia kata. Jadi dia pun sebut dia tak larat dah, dia sakit dah pada masa tu. Akhirnya dia berkata kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, dia kata, kau tolonglah jadi imam sembahyang. Pada masa tu ketua jadi imam sembahyang. Jadi semua tu pada masa tu dah sakit lah. Jadi tiba-tiba barulah itu bangun je nak sembahyang, Muaz bin Jabal ni dia dah meninggal. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu dia pun jenazah dia disembayangkan dan kubur dia sampai sekarang ada. Ada di satu tempat, nama dia Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jangan kita buat masjid kita letak nama dia tu, bukan, tapi memang ada. Saya pernah sampai sana dulu. Masa saya kecil-kecil dulu, kecil-kecil lah, masa umur belasan tahun. Masa saya merayau-rayau dulu, masa 19 tahun 1983 masa tu. Saya pernah sampai ke tempat ni. Sampai tempat ni dia panggil Ghur Jordan. Ghur Jordan tempat yang rendah, tempat pertanian negeri Jordan tu, dekat dengan sempadan sekarang, sempadan tu Palestin. Kita tengok situ padang tu semua kubur. Jadi bila masa itulah saya tanya kan, ni kubur siapa? Dia kata ni semua kubur sahabat. Ada 1000 sahabat pada masa tu mati di padang tu. Sebab apa? Mereka tak boleh keluar daripada tempat tu dan orang lain tak boleh masuk. Mereka mati sebab sakit taun. Dan jadi itulah termasuk di situ juga ada kubur Musanna bin Al-Haris, ketua tentera, dan juga Muaz bin Jabal pun ada di situ juga. Jadi setakat itulah saja insya-Allah setakat yang kita boleh tu pada malam ni insya-Allah. Moga-moga ambil pengajaran daripada sini ialah kisah yang telah kita baca, kita cerita sikit kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi insya-Allah kalau ada peluang insya-Allah boleh kita pergi insya-Allah tengok jenguk insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.